Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan ataupun bincang soalan UPKK yang mana masih lagi kita dalam subjek ibadah. Okey. Pada kali ini kita nak bincang berkenaan dengan soalan struktur yang mana pada video yang lepas kita dah bincang soalan objektif. Soalan struktur ni macam jawapan dah ada, cuma kita nak macam mana cara nak dapatkan jawapan yang betul. Kita kena pilih jawapan yang betul. Ataupun contoh soalan struktur yang lain ni macam soalan suaikan, soalan betul atau salah, soalan tanda right ataupun tanda pangkah, soalan apa lagi, isi tempat kosong dengan jawapan yang dah diberi. Okey, soalannya yang macam tu. Okey, tak apa melengahkan masa, jom kita mulakan jawab soalan ibadah ni. Okey, soalan 41 hingga 45, 5 markah. Maksudnya setiap satu soalan ini ada satu markah kalau betul. So kita kena jawab dengan betul lah. Okey. Arahan soalan dia, suaikan. Okey, suaikan penyataan berikut. Suaikan ni sama maksudnya dengan padankan. Okey, bila soalan suaikan ataupun padankan ni, kita kena guna pembaris. Seeloknya gunalah pembaris. Sebab kalau kita tarik guna tangan tu, kemungkinan tangan kita jarang nak buat satu garisan yang lurus kalau tak ada bantuan daripada pembaris. Okey. Biar kemas kita punya kertas soalan. Okey. Kita teruskan. Apa yang dia nak dalam soalan ni? Okey, dia bagi 5 item kepada kita. Dia suruh kita pilih rukun solat jenazah ataupun perkara itu sunat solat jenazah. Okey, soalan 41, niat. Okey, niat ialah rukun solat jenazah. Kemudian soalan 42, takbir 4 kali. Okey, takbir 4 kali ni apa? Takbir 4 kali ialah rukun solat jenazah juga. Okey, kemudian dilaksanakan di masjid. Dilaksanakan di masjid. Solat jenazah tu dilaksanakan di masjid merupakan perkara sunat solat jenazah. Dilakukan berjemaah juga perkara sunat solat jenazah. Membaca Al-Fatihah rukun solat jenazah. Okey, apa beza rukun dan sunat? Rukun ni, apa yang dipanggil rukun ni adalah perkara yang dilakukan semasa solat. Perkara sunat pula adalah perkara yang di luar solat. Di luar solat jenazah itu dilaksanakan di masjid. Kita tak solat lagi, tapi kita bawa jenazah tu ke masjid untuk kita solatkan. Dapat pahala sunat. Kemudian berjemaah, dilakukan secara beramai-ramai sunat solat jenazah. Niat takbir 4 kali dan membaca surah Al-Fatihah ni merupakan rukun yang perlu ada dalam solat jenazah tu. Kalau kita tinggal salah satu daripada rukun yang ada ni, maka solat kita itu tidak sah. Okey. Seterusnya soalan 46 hingga 50, 5 markah juga. Okey, tulis betul atau salah bagi penyataan di bawah. Okey, baca betul-betul dia punya arahan soalan ni. Okey, dia kata tulis betul atau salah bagi penyataan di atas. Maksudnya kita kena tulis dengan perkataan betul, ba, ta, waw, lam, betul. Ataupun salah, sin, alif, lam, ha, salah. Jangan jawab guna right ataupun pangkah. Sebabnya tak memahami kehendak soalan. Dia nak tulis betul atau salah, kita pergi tanda. Dia tak boleh tanda kat sini. Kena tulis betul ataupun salah. Baca arahan soalan betul-betul. Okey, jom kita teruskan.
Okey, solat subuh nombor 46 Solat subuh boleh dijamakkan dengan solat zuhur. Solat subuh boleh dijamakkan dengan solat zuhur. Betul ke salah? Tengok jawapan dia. Salah. Sebab solat subuh tak boleh dijamakkan dengan apa-apa waktu solat yang lain. Tak boleh nak dijamakkan dengan zuhur ke ataupun isyak nak jamakkan dengan subuh ke, tak boleh. Okey, soalan 48, solat jamak mestilah dilakukan secara berturutan. Tengok, betul ke salah? Okey, betul. Solat jamak mestilah dilakukan secara berturutan. Maksud berturutan dekat sini, contohnya kita jamakkan solat maghrib dan isyak. Kemudian kita nak solat jamak takdim, katakan solat pada waktu solat yang pertama. Solat jamak pada waktu solat yang pertama. Maghrib dan isyak. Okey, kita solat fardu maghrib dan fardu isyak dalam waktu solat maghrib. Kemudian awak pun solatlah. Awak solat, dah selesai solat maghrib, barulah terus awak bangun untuk solat fardu isyak. Dia tak boleh kalau awak solat fardu maghrib dah selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian awak pergi mengopi dulu. Tak boleh mengopi dulu. Ada tempoh masa yang lama dekat situ. Dah selesai mengopi, baru solat isyak. Tak boleh. Kena berturutan. Kena terus solat. Selesai je solat yang pertama, terus solat yang kedua. Okey, soalan nombor 48. Solat jenazah dilakukan sama seperti solat fardu. Solat jenazah dilakukan sama seperti solat fardu. Okey, betul atau salah? Okey, salah jawapannya. Sebab apa? Solat jenazah tak sama dengan solat fardu. Solat jenazah ni kita berdiri tegak, kemudian kita niat, takbir, kemudian dia ada baca Al-Fatihah, selawat Nabi, kemudian bagi salam pun dalam keadaan berdiri. Apatah lagi, manakala kalau solat fardu pula, dia ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, kan beza tu. So sama ni maksudnya tak samalah. Okey, so jawapan bagi soalan ni adalah salah. Okey, kemudian nombor 49, rukun solat yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Rukun solat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Okey, betul ke salah? Okey, betul. Kan kalau kita nyanyi pun bunyi macam tu. Rukun solat ada 13 saja. Kita mesti buat kesemua rukun. Kalau kita tinggal salah satu rukun, solat kita itu akan terbatal. Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ni nombor 4. So maksudnya jawapannya betul. Okey, baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam, tertib. Okey, cukup 13 rukun. So kita dah daripada tadi bilangan tadi tu, rukun solat yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Jawapannya betul. Okey, kemudian nombor 50. Rukun solat jenazah yang ketiga adalah takbir sebanyak 4 kali. Okey, betul ke salah? Okey, betul. Rukun solat jenazah yang pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, kemudian berselawat ke atas Nabi, mendoakan jenazah dan memberi salam. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 51 hingga 55, 5 markah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Okey, dekat sini kalau kita tengok dia punya jawapan, dia dah bagi kita pilihan jawapan, cuma tinggal kita tiru balik je dan letakkan jawapan-jawapan ni di tempat yang sesuai mengikut kehendak soalan. So jawapan yang dia berikan ada 6 dan soalan yang kita perlu jawab cuma 5 sahaja. So maksudnya dia ada pilihan, mesti satu daripada 6 jawapan ni tidak digunakan di dalam soalan yang dia tanya ni. Okey, pilih betul-betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, 51. Solat Jumaat didahului dengan tempat kosong kemudian khutbah. Apa yang sesuai kat sini? Okey, 2. Solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah, kan? Siapa pernah pergi solat Jumaat? Mesti pernah dah. Mesti sebelum solat Jumaat tu ada 2 khutbah. Okey, kemudian 52. Menyapu debu ke muka merupakan rukun tayammum. Okey, menyapu debu ke muka merupakan rukun tayammum. Okey, kemudian 53. Mengubah niat merupakan perkara yang membatalkan solat. Kita ubah niat tengah-tengah solat ni, niat kita berubah, tak naklah solat, ataupun aku keluarlah daripada solat ni, boleh membatalkan solat. Okey. Seterusnya 54. Solat Jumaat dilakukan dalam waktu waktu apa solat Jumaat ni? Waktu Zuhur. Okey. Seperti yang kita dah selalu lakukan, ataupun kalau pelajar perempuan yang kalau ayah dia nak pergi solat Jumaat tu mesti dalam waktu Zuhur pada hari Jumaat. Mungkin awak tak akan pernah lah, tak akan dapat tengok ayah awak tiba-tiba nak pergi solat Jumaat dah pukul 5 petang baru nak pergi solat Jumaat. Tu tak ada. Waktu solat Jumaat dilakukan dalam waktu Zuhur. Okey, kemudian soalan 55. Syarat tempat kosong puasa mestilah berakal. Syarat syarat wajib puasa mestilah berakal. Orang yang wajib berpuasa, syarat wajib tu ke atas kita lah, orang Islam. Wajib berpuasa, syarat wajib puasa mestilah berakal. Maksudnya dekat sini, orang gila ataupun orang yang tak berakal tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan puasa. Okey. Yang wajib puasa mestilah orang yang berakal. Okey, soalan seterusnya. Soalan last lah untuk kali ini. Kita tengok soalan 56, 5 markah. Kelaskan perkara-perkara sunat dalam solat dengan betul. Kelaskan perkara-perkara sunat dalam solat dengan betul. Okey, semua jawapan dia ni sama juga macam tadi, dia bagi 6 jawapan tapi ada 5 tempat kosong yang kita kena kelaskan. Sama ada jawapan ke atas ni kita pilih untuk dimasukkan kepada sunat ab'ad ataupun kepada sunat hayat. Okey, apa sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni perkara-perkara sunat yang mana sangat dituntut di dalam solat. Sekiranya kita meninggalkan perkara-perkara sunat ab'ad itu, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Sunat hayat pula adalah perkara sunat yang biasa. Kalau kita buat, dapat pahala lebih. Okey, jom kita tengok sunat ab'ad. Apa jawapan dia? Okey, doa kunut. Doa kunut sunat ab'ad.
Kemudian yang kedua, tahiyat awal. Dua-dua perkara ni adalah sunat ab'ad. Okey, kita tengok pula berkaitan dengan sunat hayat. Sunat hayat, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz. Ta'awuz ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita baca bismillah tu, kita baca dulu a'udzubillah minasyaitonirrajim. Okey, kemudian yang ketiga sunat hayat ialah salam kiri ataupun salam yang kedua. Okey, ni so kita dah kelaskan jawapan-jawapan, pilihan jawapan yang dia bagi ni kita dah kelaskan sama ada ianya adalah sunat ab'ad ataupun sunat hayat. So bolehlah sambil-sambil menjawab soalan ni, boleh terus hafal. Manalah tahu tiba-tiba membaca doa iftitah merupakan sunat apa dalam solat. Contohnya soalan subjek objektif kan, alif hayat, ba ab'ad, ta sunat muakkad, dal apa tu, jawab pilihan jawapan yang keempat awak pun bolehlah pilih sunat hayat jawapan dia. So boleh terus hafal. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini, dan sekiranya video ini bermanfaat, boleh sebar-sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga kita sama-sama dapat manfaat. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dan jangan lupa subscribe ya. Okey, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.